Satu artikel dari Malaysia Kini, Agong seru rakyat contohi akhlak Rasulullah, cakap benar jauhi fitnah. Titah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha pasti adalah satu titah yang mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha bertitah agar rakyat mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah yang mulia dalam pertuturan dengan bercakap hanya mengenai kebenaran, jujur di samping menjauhi fitnah. Yang di Pertuan Agong bertitah hakikatnya perkataan yang kurang elok, sama ada ketika tutur bicara maupun ketika menulis di media sosial. Kata-kata berbentuk cacian, nista dan dusta serta fitnah hanya menggugat kestabilan dan keharmonian negara tercinta. Marilah kita mengambil iktibar daripada kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsanya. Titah Seri Paduka sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Seri Paduka bertitah, selepas kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad, fenomena fitnah telah membawa kepada peristiwa amat tragis dalam sejarah Islam menerusi pembunuhan Khalifah ketiga Saidina Uthman Affan. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sebuah negara. Titah Seri Paduka Al-Sultan Abdullah bertitah, oleh itu Allah mengingatkan umat Islam untuk menghindari serta menjauhi diri daripada orang yang berbohong. Seri Paduka bertitah, sirah Rasulullah dalam lipatan sejarah juga mencerminkan kepakaran baginda dalam mentadbir sebuah negara. Seri Paduka bertitah, masyarakat dunia memperlihatkan dengan contoh akhlak terpuji Rasulullah sebagai penanda aras nilai insani. Sempena sambutan Maulidur Rasul itu, Al-Sultan Abdullah turut menyeru agar rakyat terus berpegang kepada tuntutan Allah dan ajaran Rasulullah. Dengan yang demikian, kita akan dapat membangunkan sebuah negara yang bertamadun dan berjaya, harmoni serta sejahtera dengan rakyat yang menjiwai sifat karamatul insan. Titah Seri Paduka Al-Sultan Abdullah bertitah, baginda yakin Malaysia akan mencapai puncak kejayaan hakiki apabila syariat Islam dan nilai murni serta ketinggian akhlak yang dibawa Rasulullah menjadi tatanan aturan tadbir urus negara. Turut hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Turut berangkat ke sambutan bertema Perpaduan Teras Malaysia Madani ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Amina Maimuna Iskandaria. Artikel dari Malaysia Kini. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara yang amat dihormati semua. Bagi Anda yang menonton video ini, peminat politik di Malaysia, tidak kisahlah peminat bahagian kerajaan, peminat di blok pembangkang, peminat Perikatan Nasional,
penyokong Kerajaan Perpaduan, penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, penyokong Tun Mahathir sekalipun. Ini satu video yang pasti akan mengejutkan Anda. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik. Salah satu gesaan yang kita pernah dengar adalah berkaitan dengan, kita juga pernah mendengar berkaitan dengan gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan. Namun sehingga kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri, masih kekal di puncak. Nah, terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula. Ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan menggesa PAS untuk masuk kerajaan. Saudara-saudara, sekiranya PAS satu blok dari pembangkang, arti PAS masuk kerajaan, nah, makna kata Perikatan Nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan, dan rasanya Tun Mahathir. Tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri Perikatan Nasional ataupun 4 negeri tadbiran PAS. Nah, kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir pula. Ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik? Kan Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin. Kan Perikatan Nasional ada Hamzah Zainuddin. Dan kenapa di dalam kepemimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar, berpengaruh, tetapi Tun Mahathir yang bukan ahli parlimen, yang tidak ada kuasa hari ini, yang dilantik menjadi penasihat. Akhirnya beberapa pandangan dari kepimpinan PN sendiri menyatakan mereka mahu pimpinan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas. Tidakkah Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas? Kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir. Kita juga berpikir kalau Tun Mahathir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS, pemimpin PAS, tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepimpinan PAS, kepimpinan PN, maafkan saya. Bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perikatan Nasional pula dan menyokong kerajaan? Nah, itu pun tidak mustahil juga. Nah, saudara-saudara, gesaan demi gesaan. Ada yang kata PAS patut masuk kerajaan. Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan. Ada juga kata Tun Mahathir perlu rehat, tidak lagi perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahathir ini, beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia. Walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahathir di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Tapi semangat Tun Mahathir masih lagi ada. Walaupun di usia sudah menghampiri 100 tahun, beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia. Itu satu kebaikan yang saya lihat, yaitu beliau masih aktif dan masih ingin relevan di dalam dunia politik hari ini. Tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun, di usia 98 tahun Mahathir, patutkah beliau rehat saja? Dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini, gesaan PAS masuk kerajaan, gesaan bersatu masuk kerajaan. Kalau PAS masuk kerajaan, bagaimana dengan pembangkang? Tinggallah bersatu, tinggallah Mahathir, tinggallah gerakan, tinggallah muda. Dan juga mungkin ada lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan. Bagaimana pula dengan kepimpinan Perikatan Nasional? Bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN? Adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu? Seperti yang kita tahu, PAS mempunyai 40 kursi lebih dan juga begitu juga bersatu, kalau saya tak silap 30 kursi lebih. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini?
Anda wajib share video ini. Anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu percuma.